Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Pagi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa duka cita dan kesal terhadap tindakan Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto menolak resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC yang menggesa gencatan senjata antara rejim Zionis dan Palestin. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Major Jeneral Datuk Zahari Muhammad Arifin menerusi kenyataan berkata tindakan Amerika itu sekaligus menggagalkan usaha UNSC mencari jalan penyelesaian konflik terbabit. Tindakan tersebut juga seolah-olah menghalalkan kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan sokongan kepada pendirian kerajaan menerusi kenyataan Perdana Menteri dan Menteri Luar yang membantah dan mengecam tindakan Amerika terhadap resolusi yang dikemukakan Emiriah Arab Bersatu itu. Al-Sultan Abdullah juga menyeru seluruh rakyat supaya terus bersolidariti bersama rakyat Palestin dan menghulurkan sebarang bentuk bantuan kemanusiaan bagi meringankan beban dan penderitaan mereka. Perdana Menteri mahu prestasi cemerlang penjawat awam diteruskan. Ia termasuk menerapkan nilai-nilai baik dalam pentadbiran. Tambah Datuk Seri Anwar, kapasiti yang ada pada penjawat awam mampu mengangkat transformasi ekonomi dan sosial. Perdana Menteri menyatakan nilai-nilai baik yang mendasari Malaysia Madani mampu mengangkat martabat dan darjat negara. Dan kalau kita ada nilai yang kita terapkan dalam Madani ini, saya yakin sebenarnya kita boleh angkat darjat kita. Hentikan kelemahan lampau. Ada kekuatan dulu, tapi ada kelemahan dulu. Kita bina dari kekuatan itu dan kita tinggalkan ekses yang berlaku. Ya, mudah-mudahan kita tutup labuh tirai 2023 Masehi ini dengan semangat yang sama, ya, dan membuka lembaran baru sejarah negara. Datuk Seri Anwar berucap pada perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad. Dalam pada itu, Perdana Menteri berharap kerjasama DRB Haikom Berhad dan Zhejiang Geely Holding Group Co Limited mampu melakar pencapaian baharu menerusi pertukaran perjanjian usaha sama bagi pembangunan Lembah Teknologi Tinggi Automotif AHTV di Tanjung Malim, Perak. Ia susulan daripada perjanjian kerjasama utama yang ditandatangani pada Oktober 2023 yang menetapkan prinsip asas rangka kerja tadbir urus dan komitmen bersama untuk projek berkenaan. Majlis pertukaran dokumen perjanjian tersebut disaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut diadakan pertukaran memorandum persefahaman antara Altel Group Sendirian Berhad dan GYMD Digital Technology Company Limited. Menerusi ciapan di laman sosial X, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan komited untuk memberi dukungan yang diperlukan untuk pembangunan AHTV. Beliau menekankan pelaburan yang dibuat di Malaysia perlu memberi manfaat kepada bakat dan perniagaan tempatan. Geely turut berkongsi faktor yang mendorong minat untuk melabur di negara ini. Antaranya hasil daripada manfaat hubungan perdagangan Malaysia dan negara seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah selain daripada pemilikan kepentingan dalam Proton. Kadar kemajuan keseluruhan projek ECRL telah mencapai lebih 56% sehingga November lepas. Menteri Pengangkutan berkata kemajuan projek mega itu selari dengan jadual penyiapan projek dari Kota Baru, Kelantan ke Terminal Bersepadu Gombak pada Disember 2026 dan ECRL pada Januari 2027. Dan seperti yang saya telah nyatakan,
fasa pertama ini daripada Kuantan ke Dungun akan mengambil masa kira-kira 3,5 bulan sepanjang lebih 97 km, akan siap dalam masa 3,5 bulan. Dan dengan bermulanya fasa ini, kita yakin bahawa projek ECIL akan siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan, iaitu akan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Selepas projek berkenaan siap sepenuhnya, beliau berkata penduduk di Pantai Timur akan menikmati lembaran baharu sistem pengangkutan negara. Ia antara lain membolehkan warga Kuantan tiba di Kuala Lumpur dalam masa 1,5 jam berbanding 3 jam di jalan raya. Sehingga kini 23,000 pekerja terlibat dalam melaksanakan kerja di 1,900 tapak pembinaan sepanjang jajaran. Manakala kerja pengorekan terowong menggunakan kaedah gerudi dan letup telah mencapai penembusan 26 terowong. Bagi mendepani cabaran keselamatan, pelbagai langkah diambil pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi mengekang ancaman di kawasan pesisir pantai timur Sabah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, ia termasuk mengekalkan operasi ATM sedia ada selain memperkasa melalui latihan di peringkat perkhidmatan dan latihan. Pembinaan kem tentera darat di Felda Sahabat Lahad Datu turut memperkukuh pertahanan di kawasan daratan dan perairan tersebut. Pembinaan yang bernilai RM547 juta itu dijangka siap pada pertengahan tahun 2027. Selain daripada itu, aset-aset lain yang ditempatkan seperti radar coastal surveillance system, 2 buah pengkalan operasi hadapan di laut dalam bentuk sea basing di perairan Sempurna dan Sedakan yang melibatkan pengoperasian pengkalan tentera laut secara silih berganti. Kita ada sebuah kapal auxiliary silih berganti, kapal Bunga Emas dan kapal Tun Azizan, serta aset-aset dari tentera darat, tentera laut dan tentera udara yang telah meningkatkan keselamatan maritim dan daratan di kawasan berkenaan. Beliau menjawab soalan yang dikemukakan Senator Datuk Noraini Idris. Teater tradisi Kedah Mek Mulung berjaya dipilih dalam senarai warisan budaya tidak ketara yang memerlukan perlindungan segera Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa Bersatu UNESCO. Pengarah Teater Mek Mulung, Saiful Bahari Mat Iman berkata, penyenaraian berprestij itu diputuskan semasa sesi ke-18 Jawatankuasa Antara Kerajaan bagi Pemuliharaan Warisan Kebudayaan Tidak Ketara IGC-ICH di Kasane, Botswana. Kumpulan Mek Mulung Seri Mahawangsa daripada gabungan JKKN Kedah, Persatuan Penggerak Warisan Seni Budaya Kedah, Akrab dan kumpulan Mek Mulung Wang Tepus dari Jitra membuat persembahan pada 5 Disember lalu. Tapi kami hanya dapat perform 3 minit. Itu adalah present antara 4 negara yang present perform tu. Dan itulah menjadi ukuran kepada yang kita diiktiraf UNESCO. Dan bila kita present tu, alhamdulillah selepas present tu tak ada negara yang bantah tentang pengiktirafan Mek Mulung. Alhamdulillah kita ucapkan. Walaupun dalam masa 3 minit kita nak persembahkan untuk dunia tengok ni. Jadi alhamdulillah kita boleh buat. Itu saja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada JKN, Warisan dan Motek yang betul-betul lumus orang kata apa untuk menjayakan, untuk mengangkat Mek Mulung ni ke peringkat UNESCO. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Baiklah saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.